Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Nazir Masjid, seterusnya ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, para hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah sudi pandang kita pada malam ini. Hadirin sekalian, dalam kesibukan masa, dalam kesibukan hidup kita, Allah Taala beri ruang dan peluang ini merupakan satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar ni bukan yang kita kata ada BMW, lebih banyak yang makan double wang. Bukan yang kita kata ada rumah besar, tetapi nikmat yang besar ini adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini walaupun sebesar zarah, nikmat tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi hadirin sekalian, Allah Ta'ala pilih merupakan tanda bukti Allah Ta'ala sayang pada kita. Allah kalau sayang pada kita, Allah Ta'ala akan apa dia? Mudahkan untuk kita buat baik. Mudah kita nak baca Quran, kerana Allah Ta'ala sudi nak dengar suara-suara kita. Tapi kalau Allah tak sudi nak dengar suara kita, Allah Ta'ala akan beratkan kita untuk baca Quran. WhatsApp baca WhatsApp, WhatsApp baca Ustaz. Instagram baca. Facebook baca. Quran dah baca, Quran belum. Kenapa dia? Kerana kita diberatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dosa-dosa kita yang terlalu banyak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, macam-macam gaya kita datang. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motosikal, naik basikal, naik kereta. Tapi hakikatnya Allah yang bawa kita datang kemari. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya saya mohon maaf atas keterlewatan. Jadi saya tadi bertolak lebih kurang jam 5.50 daripada Sungai Buloh. Kemudian bila saya masuk lalu KL ni, faham-faham je lah, malam ni ambang kemerdekaan, ambang tahun baru kan. Kemudian banyak jalan-jalan yang ditutup oleh polis. Jadi saya sangkut di bandaraya Kuala Lumpur lah. Jadi alhamdulillah dengan izinnya sampai juga walaupun agak terlambat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang apapun inilah aturan yang Allah Taala berikan pada kita, mudah-mudahan ada hikmah yang banyak insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi sukalah saya untuk memperkenalkan diri saya seberingkas. Jadi nama saya Muhammad Naim bin Sa'dun, asal daripada Banting, Selangor. Jadi saya ke Sungai Buloh rumah mertua. Tapi saya asal Banting, Selangor. Jadi saya ke Semenyih ni biasalah, dekat masjid di Batalion 4 sana. Ada di Tesco sana. Itu biasa di situ. Jadi alhamdulillah Allah Taala pertemukan kita di sini. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya baru menamatkan pengajian di Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi baru balik bulan 4 baru ni, dan bulan 5 terus sambung di Open University Malaysia, ambil Master Pengajian Islam. Jadi sekarang menyampaikan ceramah sekitar Selangor dan Kuala Lumpur sepenuh masa lah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita nak bincang berkenaan tentang hikmah syukur dan sabar. Apa itu syukur dan apa itu sabar. Jadi sebelum kita teruskan agenda kita, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selawat yang biasa saya bawa adalah selawat at-tafrijiyah ataupun selawat nariyah. Jadi hadirin sekalian, kelebihan ulama sebut yang pertama, selawat ini dapat menghilangkan kesedihan yang banyak dalam hidup kita. Semua orang ada kesedihan dalam hidup. Tak ada seorang pun kat dunia ni yang tak ada sedih. Lahir-lahir kita mula-mula nangis dulu kan. Jadi hadirin sekalian, ada orang masalah apa dia, ada orang masalah cerai berai, ada orang masalah apa dia, ada orang masalah nak kahwin lagi, isi tak bagi. Hadirin sekalian, ada orang ada masalah anak, ada orang ada masalah kewangan. Maknanya semua orang ada kesusahan, ada ujian, ada kesedihan. Jadi mudah-mudahan dengan kita selawat ini Allah apa dia? Allah memadamkan kesedihan tersebut. Dan yang kedua, ulama sebut dapat apa hadirin sekalian? Membuka pintu-pintu rezeki kita. Meskipun rezeki kita telah ditulis oleh Allah 4 bulan 10 hari dalam kandungan mak kita,
Tapi kenapa lagi kita ni rasa tak cukup ni? Kenapa? Mungkin ada dosa-dosa yang menghalang. Mudah-mudahan dengan kita zikir selawat ini, Allah Ta'ala buka seluah-luahnya pintu rezeki kita, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang hafal insya-Allah boleh sama ikut, yang tidak hafal boleh sama dengan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatim يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Jadi seperti mana yang saya perkatakan tadi, kita nak bincang tentang apa itu hikmah, syukur dan juga sabar. Jadi apa itu syukur? Syukur ini kata ulama menghargai nikmat, menggunakan nikmat untuk apa dia? Untuk perkara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi nikmat yang banyak. Allah Taala bagi nikmat apa dia? Nikmat yang dinamakan iman dan Islam, nikmat kesihatan yang jauh lebih mahal daripada apa dia? Daripada segalanya. Contohlah hadirin sekalian, ada banyak isteri 4 misalnya, ataupun ada harta banyak tapi dalam keadaan kita ini lumpuh, tak boleh buat apa, ya. Contohlah kita ni hadirin sekalian, duit banyak ni, juta-juta dalam bank, tapi dalam keadaan kita tak ada iman dan Islam, maka kita mati dalam keadaan kufur, neraka tempat kita, na'udzubillah min zalik. Jadi hadirin sekalian, nikmat-nikmat ini perlu kita syukuri dengan kita rasa berterima kasih pada Allah Ta'ala. Dengan apa dia? Dengan kita yang pertama, kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita bersangka baik pada Allah Ta'ala. Di setiap nikmat yang banyak ini, ada hikmah yang sangat banyak, yang tanpa perlu kita sentiasa merungut dan kira kekurangan, tetapi kita kira berapa banyak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Hadirin sekalian, nikmat apa lagi? Allah Ta'ala bagi nikmat panca indera, tangan, mata, kekuatan, kemampuan untuk kita boleh datang masjid surau. Tapi ramai di antara kita memilih untuk duduk di rumah, layan cucu, tengok Doraemon dengan cucu misalnya, tak datang kuliah. Tapi Alhamdulillah Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat yang dikatakan hadirin sekalian, iaitu nikmat harta. Nikmat kita ada kenderaan, kita ada rumah misalnya. Kita gunakan juga untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini umumnya berkenaan tentang syukur ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang yang mana diri dia ini Allah Taala bagi nikmat yang banyak tetapi dia tidak belajar untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang syukur, Allah Taala akan tambah. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya nikmat Allah sangat pedih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama, syukur ini ada kaitannya dengan zuhud. Zuhud ini apa? Zuhud ini kata Al-Imam Hasan Al-Banna, memandang emas dan juga pasir sama. Sama ke tak sama? Tak sama. Emas dan pasir sama. Ya, pada pandangan kita mungkin tak sama, tetapi pada ahli-ahli zuhud, maka dia memandang sama. Kita tukar kepada 1000 dan juga 10,000. Dia pandang sama. Macam mana boleh pandang sama, Ustaz? Ketika mana dia dapat gaji 1000, dia datang masjid surau. Ketika mana dia dapat gaji sebulan 10,000 pun, dia boleh datang masjid dan surau. Inilah maksudnya sama. Maknanya dunia, harta tidak boleh mengubah diri dia.
Berapa ramai orang yang mana dia ini hadirin sekalian, masa susah bukan main nangis-nangis minta Allah. Masa susah ni bukan main dia datang masjid surau. Tapi bila dia senang, dia lupa Allah Ta'ala. Itu maksudnya dia ini tak ada zuhud dalam hidup dia. Zuhud ni bukanlah kita kata dia kena pakai compang-camping koyak. Bukan. Kita tanya, "Ai Datuk, kenapa pakai koyak-koyak ni?" Zuhud dia kata. Itu orang yang kufur nikmat. Ya, Datuk kenapa pakai motor Yamaha capuk je? Mana BMW punya motor Datuk? Zuhud kata dia. Ini bukan zuhud hadirin sekalian. Ini namanya kufur nikmat. Allah Ta'ala bagi nikmat rezeki yang banyak untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang yang mana dia ini sangka diri dia zuhud, ataupun dia rasa bila dia ini hadirin sekalian, bila dia nak zuhud ni dia mesti kena miskin dah. Ya, zuhud ini kata ulama tidak meletakkan cinta dunia di hati, tetapi hanya meletakkan di tangan. Bila-bila kita boleh lepaskan. Contoh tabung lalu ni kan, RM1 ni bila-bila kita boleh lepaskan dalam tabung. Berapa ramai orang yang mana dia berat. Tengok tabung senyum je. Kenapa senyum dengan tabung ni? Ustaz, kan orang kata bila kita nak sedekah ni dengan senyuman. Ya, tetapi senyum sesama manusia, bukan sesama tabung. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kenapa dia? Kerana hatinya, cintanya terhadap dunia ni, dia berat untuk memberi sumbangan. Padahal RM1 yang dilaburkan di dalam tabung tersebut, dia tidak akan miskin. Dan dia simpan dalam poket sekalipun, dia tak akan dia tak akan kaya. Siapa simpan RM1 dalam poket jadi kaya? Tak. Jadi hadirin sekalian, orang yang mana dia kayanya hati, maka dia akan dia akan bersifat qanaah. Dia akan bersifat zuhud dan dia akan bersifat syukur dalam kehidupannya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang yang mana dia tak faham konsep syukur ini. Yang mana dia ni hadirin sekalian, bila dia dalam keadaan susah ni, kenapa kamu tak pergi kerja ke? Tak apa Ustaz, syukurlah apa yang ada. Ini adalah orang yang kufur nikmat. Allah bagi panca indera, Allah Ta'ala bagi kemampuan, kekuatan, kudrat untuk bekerja, tetapi dia memilih untuk apa dia? Untuk menyusahkan diri dia. Ada orang sakit kan? Kenapa kamu tak pergi hospital, pergi buat check up dan sebagainya? Tak apalah Ustaz, syukur je lah apa yang ada. Dalam hidup ini, arti syukur ini menghargai nikmat. Kalau dia membiarkan nikmat tersebut dalam keadaan dia sakit, tak pergi hospital, membiarkan, ini bukan orang yang syukur, ini adalah orang yang kufur nikmat. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang yang dia tak faham tentang yang dinamakan syukur ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi syukur ini hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya katakan, cara untuk kita menterjemahkan yang pertama dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu dengan Allah. Dengan manusia pula hendaklah kita ucapkan apa dia? Terima kasih. Kerana apa dia? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, bermakna dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi bila kita dapat sesuatu pemberian yang datangnya daripada manusia, kita kena cakap terima kasih, kerana hakikat pemberian itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyombong, jangan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur ini hadirin sekalian yang seterusnya apa dia? Kita bersyukur dengan apa dia? Kita bersyukur dengan hati yang lapang. Allah Ta'ala bagi, kenapalah anak aku ni peksanya 5E je, 5E. Orang lain boleh dapat 5A misalnya kan? Kenapalah aku ni dapat, kenapa aku duduk di Kampung Rincing misalnya, di Semenyih. Patutnya aku ni duduk di Putrajaya kata. Patutnya aku duduk di Kuala Lumpur misalnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita bersangka baik pada Allah Ta'ala di mana posisi yang Allah letak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Allah Taala kata apa dia? Boleh jadi dalam hidup ni apa yang kita tak suka baik bagi kamu, kata Allah. Boleh jadi dalam hidup ni apa yang kita rasa baik belum tentu baik lagi, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Taala tahu sedangkan kita tak tahu. Kenapalah engkau ni nak baik tapi dia tak berjaya juga, mungkin tak ada rezeki buat dia.
hadirin sekalian, kita jangan apa dia mudah untuk kita meremeh-remehkan pemberian Allah. Kenapa dia? Kerana kita tak faham tentang hikmah yang besar setiap pemberian yang Allah berikan pada kita. Mungkin hari ini kita belum nampak, esok lusa kan hadirin sekalian, di kala mana kita ni umur 50, 60 ni, anak-anak yang kita bangga-bangga dulu dapat 6A IPSR, yang dapat mana anak-anak yang kita bangga-banggakan dulu. Nampak tak hadirin sekalian? Barulah kita mata kita deras jatuh ke bumi ni, kita mengenangkan akhirnya anak yang telah kita ini kandungkan, yang kita menatang bagaikan minyak yang penuh, yang kita jaga penuh kasih sayang, akhirnya kita ini dibuang begitu saja tanpa belas kasihan. Jadi mana anak-anak yang kita hina dulu, dialah yang mana menjaga kita dengan sepenuh kasih sayang. Maka ketika itu barulah kita kenal bahawa hikmah yang Allah jadikan sangat banyak, yang patutnya kita ni bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam hidup ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ramai orang yang dia tak faham tentang apa yang Allah Ta'ala jadikan ini, menyebabkan dia besar. Dan kita gunakan hanya untuk redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang mukmin hadirin sekalian, dia tahu apa tujuan dia dihidupkan. Bila kita tanya orang-orang biasa kan, Tok Haji buat apa ni hidup? Hidup nak senang lah Ustaz, cari duit, boleh berbini, boleh berumah, boleh beli tanah, boleh beli kereta, boleh senang, boleh langgan Astro tengok Maharja Lawak, ketawa terbahak-bahak, dia kata. Allahu Akbar. Orang mukmin hadirin sekalian, hidup dia jelas. Kenapa nak hidup? Hidup ni Ustaz adanya mati. Bila mati ni Allah Ta'ala akan tanya setiap apa dia tindakan kita. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang hidup confirm mati, confirm. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan agak tinggi, sakit jatuh, mati dulu, dia kata. Kenapa cakap sedemikian? Kerana belum ready lagi, belum ready. Yang muslimat kata pada, abilah kalau aku mati, suami aku kahwin lagi, abilah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kenapa cakap sedemikian? Kerana rumah besar, harta banyak, tapi apa dia? Tapi harta, bila angkat takbir Allahu Akbar ni, walaupun baca sedap, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi duk fikir kunci kereta aku letak mana ni. Contoh, kita angkat takbir ni, kita masuk disco kita. Mula-mula aku nak kena cari bawang, lepas tu aku nak cek kobis. Masuk tengah sembahyang fikir macam-macam. Bagi salam keluar disco kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak bagi tahu amal apa yang kita nak bawa sungguh-sungguh depan Allah ni. Dalam keadaan hidup Allah Ta'ala bagi masa kita banyak habiskan dengan perkara yang tidak membawa manfaat untuk selepas matinya kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan apabila di akhirat nanti, semua tindakan-tindakan kita ni Allah Ta'ala akan tanya. Di kala mana Allah Ta'ala nak tanya ni, Allah Ta'ala akan himpunkan kita di padang mahsyar. Ketika mana malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, kita dimatikan. Kemudian yang kedua, kita dihidupkan semula. Kemudian sebelum dihidupkan ini, turunnya sebab hujan seperti air mani ini menghidupkan kita seperti apa? Seolah-olah daun-daun sayur-sayuran yang menumbuh. Maka kita hidup bangkit ini dalam keadaan kita ini, dalam keadaan dibangkitkan tidak bersunat, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan padang mahsyar yang rata, yang mana dalamnya itu gelap gelita. Kita dihimpunkan oleh Allah selama 70 tahun meronta ke mana, ke sana kemari dalam keadaan tak tahu nak buat apa ketika itu. Ketika mana kita nak menunggu yang dinamakan hari penghisapan ini, selama 70 tahun kita di padang mahsyar Allah Ta'ala, gelap-gelap gelita, ke sana kemari, tak tahu nak buat apa. Ketika itu hadirin sekalian, air mata kita ini bercucuran jatuh sehingga kering, sehingga digantikan pula dengan air mata darah. Ketika mana kita ni tak tahu dah 70 tahun dalam keadaan gelap ni, dalam duduk dalam padang mahsyar ni, nak tunggu saat yang mana hari penghisapan Allah. Hadirin sekalian, ketika itu peluh kita pula membanjiri kita, sehingga ada yang sampai ke paras bahu, sehingga ada yang ke paras dagu, dan sehingga ada yang ke paras kematian dia. Orang yang mana dia percaya dengan hari akhirat, dia memahami apa yang akan berlaku di hari akhirat, maka hadirin sekalian, dia akan serius dalam tindakan-tindakan dia. Bila tengok Maharaja lawak, confirm tak lawak, dia tak lawak. Kenapa dia? Kerana dia tahu saat yang dinama matinya.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah ada saudara mara kita, jiran tetangga kita yang boleh bangkit semula, bangun selepas matinya dia ini untuk menceritakan betapa dahsyatnya yang dinamakan saat sakaratul maut itu, confirm kita apa dia? Makan tak lalu, tidur tak lena, tengok Maharaja lawak pun kita tak mampu ketawa sebab tak lawak pun kita rasa. Betapa seriusnya kita dalam untuk apa dia? Untuk menyediakan jalan-jalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam banyak riwayat hadirin sekalian, sakitnya mati ni seolah dikumpulkan sejumlah digunting diri kita. Ya, kemudian dikumpulkan sejumlah apa dia? Sejumlah gergaji diri kita. Kemudian kita ini direbus hidup-hidup, kemudian kita ini sakitnya mati seolah-olah sebanyak apa dia? Sebanyak 1000 tusukan pedang. Ini adalah seringan-ringan yang dinama sakitnya mati untuk orang-orang mukmin. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita fikir berkenaan tentang adanya kematian, adanya yang dinamakan alam barzah, adanya mizan Allah, adanya titian sirat, adanya api neraka Allah Ta'ala, maka kita tidak lagi suka untuk bergurau senda dan sebagainya. Tapi kita banyak menumpukan yang dinamakan tentang hari akhirat. Dan kita hanya menyediakan dunia ini hanya saja untuk jambatan bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lain kahwin, kita kahwin. Orang lain beli rumah, kita beli rumah. Orang lain beli tanah, kita beli tanah. Tapi orang lain kahwin, kita kahwin untuk bawa family kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan menuju syurga Allah Taala. Orang lain beli rumah, kita beli rumah. Tapi rumah-rumah kita yang kita hidupkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bainana al-habib, kalaulah Rasulullah bersama dengan kita, seronok tak seronok kita? Seronoklah, ya. Tapi agak-agak Rasulullah seronok ke tak seronok? Tak tahu lagi, kita tak tahu. Rasulullah datang rumah kita lah contoh. Datang ni buka buka pintu, masuk je, kita tengok Allahu akbar. Bapaknya tengah buat apa bapaknya? Bapaknya tengah layan wrestling contoh. Bapaknya mengangkang tengok bola contoh. Pergi bilik anak yang pertama tengah buat apa? Anak yang pertama tengah main Mobile Legend. Bilik kedua tengah buat apa? Bilik kedua anak yang kedua tengah buat apa? Anak yang perempuan tengah layan Korea contoh. Video-video Korea. Habis yang ketiga buat apa? Layan K-pop. Maknya tengah layan lagu 60-an. Oh Fatimah, gadis nan ayu. Allahu akbar. Agak-agak Rasulullah seronok ke tak seronok? Hari ini realiti masyarakat kita dibuai dengan apa dia, tipu daya dunia yang menipu, yang mana mereka ni lalai dan lalai. Al-Quran tak ada dalam jiwa-jiwa masyarakat hari ini. Sepatutnya lepas maghrib sampai isyak ni kita gazetkan masa tersebut untuk Al-Quran. Telefon anak-anak kita ni seorang-seorang kita kutip, cakap kamu ni ngaji, jangan duk main telefon je. Kamu ni duk selfie, masukkan dalam Instagram apa semua ni, nak dapat followers, likers ni. Bukannya follower yang ribu-ribu tu boleh follow kamu pun, seorang tak boleh follow kamu dalam kubur. Kamu bacalah Al-Quran boleh follow kamu dalam kubur. Kita pesan pada anak kita. Ya, ala ibu ni sentap lah. Bukan sentap, ni benda yang betul. Ya, hadirin sekalian, kita kena hidupkan rumah kita untuk apa dia? Untuk jambatan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang beli rumah ni untuk apa dia? Untuk jalan-jalan apa dia? Untuk jalan-jalan yang tidak baik. Sanggup buat pinjaman loan ini, bayar 10 tahun, bayar 15 tahun ni untuk beli kerana apa? Bila tanya, tuan, beli rumah buat apa tuan? Well, saya beli rumah Ustaz. Saya UBSR tak ada, PT3 tak ada, SPM tak ada, tapi saya boleh beli rumah harga 1.5 juta Ustaz. Beli untuk apa? Beli untuk menunjuk dengan orang. Sanggup buat pinjaman, bayar bulan-bulan untuk menempah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Kerana nak berlaku riak, ujub, sum'ah dan takabur kepada masyarakat di sekeliling. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga dengan beli kereta ke, beli rumah ke. Kenapa beli kereta? Saya nak menunjukkan saya mampu Ustaz. Walaupun saya UPSR tak lulus, saya nak menunjukkan bahawa saya mampu. Kawan-kawan saya yang degree hari ni kereta pun tak ada, pinjam aja. Allahu akbar. Nak menunjuk, habis. Berapa ramai orang yang mana duduk atas muka bumi Allah Taala nak menunjuk. Buat rumah, ada yang 1 ekar besar rumah sampai 1 ekar. Nak panggil isteri payah. Panggil isteri Timah, berdengung nak panggil isteri. Hadirin sekalian, kenapa buat rumah besar-besar? Nak menunjuk. Tak tahu duduk rumah besar ni seram. Duduk masjid cukuplah seorang-seorang. Pukul 4 pagi, 3 pagi seorang-seorang kat masjid. Seram sejuk je kita. Hadirin sekalian, kita ni bina rumah bukan tak boleh, tapi rumah yang kita nak bawa ke syurga Allah Ta'ala. Dengan kita jadikan rumah kita ini untuk kita berbangun qiyamul lail,
untuk kita bertahajud, untuk kita baca Quran. Ini menunjukkan syukur kita pada Allah. Dulu waktu susah kan kita minta Allah Ta'ala bagi rumah. Allah dah bagi rumah, kita gunakan untuk ketaatan pada Allah. Dulu waktu susah kan kita minta kereta pada Allah. Ya Allah, bagilah aku sebiji kereta, ya Allah. Nescaya dengan kereta ni aku bawa pergi masjid dan surau. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kereta sebiji, patah harap, batang hidung tak nampak dah dia dekat masjid surau. Isteri dah bagi tahu dah, bang, pukul 7 dah bang, pergilah surau. Kau tak nampak ke kat luar hujan tu, lebat tu? Ya ke? Iyalah. Elok malam sikit, bang, nak pergi mana? Biasalah, ngopi ngeteh. Tak hujan ke kat luar tu? Hujan, tapi kita bukan jalan kaki, kita naik kereta. Allahu Akbar. Tang pergi masjid surau, berkira kita. Tapi tang yang kita kata nak pergi ngopi ngeteh, tak ada masalah kita kan. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, nak menunjukkan kita cinta kepada Allah perlukan bukti. Dan perlukan pengorbanan, dan perlukan juga yang dinamakan kesabaran. Barulah kesyukuran kita ini diterjemahkan dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang berjaya ini bukanlah ada orang yang kita kata rumah besar. Bukan yang kita kata ada jawatan-jawatan hebat. Bukanlah yang kita kata dia ini ada tanah banyak. Bukanlah yang dikata dia ini mendapat pengaruh yang banyak, followers, likers yang ramai. Sedangkan followers, likers yang ramai ini tak boleh follow dia seorang pun dalam kubur. Bukanlah yang kita kata yang duit banyak ini yang boleh beli 5-6 biji kereta. Kenapa sebiji kereta pun tak boleh temankan dia dalam kubur? Boleh ustaz, saya bawa sebiji, saya panggil JCB, korek letak sebelah saya, BMW sebelah saya. Buatlah. Tak beri apa-apa manfaat pun untuk diri kita. Yang kerja jawatan pagi petang siang malam, nak dapat jawatan yang berhormat, Tan Sri, Datuk dan sebagainya, akhirnya hanya disangkut di batu nisan. Yang kita bawa balik hanya apa dia? Yang kita bawa balik ni hanya amal kita. Bila kita mati ni, orang dah tak sebut dah nama kita. Bila meninggal je dunia ni, orang panggil, ni kita nak buat apa dengan mayat ni? Orang panggil mayat. Orang panggil kita mayat. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, jangan kita bangga dengan apa yang kita ada. Dan kita kena faham dan jelas apa yang perlu kita tuju dalam hidup. Hadirin dan dirahmati Allah sekalian, yang berjaya ini Allah Ta'ala sebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang yang berjaya ni siapa? Orang yang mana dia ni terselamat daripada tangkapan Allah untuk dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dialah baru betul-betul berjaya. Anak dapat 9A belum tentu berjaya lagi. Anak cemerlang, ada degree, ada doktor, ada PhD, belum tentu berjaya lagi. Rumah besar belum tentu berjaya lagi. Kenapa belum berjaya rumah besar ustaz? Kerana rumah kita nak duduk berapa lama? Kita beli rumah umur 40, berapa lama kita nak duduk di rumah kita? Umur 60 kita tinggal kat rumah kita, betul tak? Silap-silap rumah kita lebih lama umurnya daripada umur kita. Sungguh. Betul hadirin sekalian, jangan kita kejar yang rumah yang di dunia, tetapi kita kejarlah mahligai-mahligai yang ada di akhirat sana. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang yang tak faham tentang konsep ini, yang mana mereka ini bermati-matian pagi petang siang malam mencari dunia. Sedangkan Islam melarang untuk kita kejar dunia, tetapi kita gunakan dunia untuk sebagai jambatan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang untuk kita mencintai dunia, dan mencintai dunia ini adalah satu penyakit hati yang perlu kita jauhkan. Oleh kerana kita ada penyakit hati inilah yang menyebabkan apa dia? Menyebabkan kita nak datang majlis ilmu payah. Yang menyebabkan kita apa dia? Cintanya dunia ni menyebabkan solat kita tak khusyuk. Saat kita sembahyang tinggal harta, tinggal makan, tinggal dunia, tinggal perempuan, dan tinggal macam-macam lagi. Kenapa dia? Kerana dunia. Terlalu cintakan dengan dunia. Tapi orang yang mana dia ini hanya meletakkan dunia di tangan, bila-bila masa dia boleh lepas, dan dia hanya meletakkan Allah di hati-hati mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, jadi untuk kita mendapatkan syukur ini, kita perlu apa dia? Terjemahkan dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan perbuatan kita, dengan kita menggunakan segala segenap nikmat. Menggunakan anak kita untuk ketaatan pada Allah, isteri kita, dengan kita menganggap bahawa semua yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Orang yang mana dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menganggap semua yang dimiliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Isteri dia bukan milik dia, dia akan bimbing elok-elok. Anak-anak dia bukan milik dia, dia akan jaga elok-elok. Dia bukan sekadar apa dia, hantar sekolah, bagi pandai dan sebagainya, tanya dah makan ke belum tak, tapi dia tanya anak dia dah solat ke belum. Dia hantar anak dia pergi ngaji, boleh anak dia baca Quran untuk bila dia mati nanti. Berapa ramai masyarakat hari ini tak erti baca Quran.
Besok bila kita meninggal dunia ni, anak-anak kita tak boleh nak sedekahkan Al-Fatihah dan baca Quran untuk kita. Rugi kita hadirin sekalian. Sebab itu hadirin sekalian, kita kena manfaatkan nikmat yang banyak ini untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita betul-betul berjaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya azan dulu. Silakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita sambung pula berkenaan tentang hikmah sabar. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sabar ini apa? Jadi ulama sebut bahawa sabar ini maknanya menahan diri daripada marah. Berapa ramai orang yang mana dia ini tidak dapat tahan dengan kemarahan diri dia. Kenapa dia? Kerana bila tak ada sabar ini, maka iblis dan syaitan akan memasuki ruang-ruang hidupnya dan mula dia bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai kita tengok orang yang mana dia ini dilanda kesusahan. Bila kita datang melawat,
Tuan kenapa sudah berapa lama dalam keadaan melarat seperti ini? Sudah berapa lama dalam keadaan susah seperti ini? Dah lama dah Ustaz. Saya rasa dalam hidup ni tak ada Tuhan. Kenapa cakap sedemikian? Kerana kalaulah ada Tuhan, pasti Tuhan bantu saya, dia kata. Kenapa dia cakap sedemikian? Kerana mula dah tak ada sabar dalam hidup. Bila tak ada sabar, maka iblis dan syaitan akan masuk ke dalam diri dia, mula bersangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dia sahaja membiarkan diri dia tanpa berusaha, dan mulalah dia mula menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok anak-anak kita kan. Kalau kita bawa pergi ke kedai-kedai dan sebagainya, kalau anak kita nak sangat barang tersebut, mainan tersebut, maka dia akan menangis, meronta. Kenapa dia? Kerana mereka ni tak sabar. Sehingga apa dia, kita tengok pelik, ni anak aku ke bukan ni? Duk nangis-nangis, dia ni kita tengok pelik perangai dia ni. Rupa-rupanya kerana dia tak ada sabar, sehingga syaitan ni masuk ke dalam diri dia, menunjukkan sikap yang tidak rasional. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang sabar ini, yang pertama, dia meningkatkan darjat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Allah Taala gugurkan dosa-dosa dia di setiap ujian yang Allah berikan pada diri dia. Kita ni hadirin sekalian, bila bos kita kan beri ujian pada kita untuk naikkan martabat kita, naikkan pangkat kita, adakah kita nak maki bos? Adakah kita ni merungut? Tak. Kenapa dia? Kerana nak tingkatkan kita punya level kita. Begitu juga anak kita. Adakah kita marah dengan adanya UPSR, adanya UPKK, adanya SPM? Tak. Kerana dia nak meningkatkan martabat anak kita. Begitulah dalam kehidupan ini, Allah datangkan ujian untuk meningkatkan martabat seseorang. Untuk apa dia? Untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Untuk apa dia? Untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti mana bukti? Hadirin sekalian, waktu mana kita dulu senang kan, kita lupa Allah Taala. Di kala mana contoh kita dapat mesej daripada isteri kita, Assalamualaikum Pak, anak kita mengidap penyakit kanser, dah tahap 4 dah. Allahu Akbar. Terduduk kita, mulalah kita kenal sejadah. Mulalah kita malam-malam nangis pada Allah Ta'ala, doa sungguh-sungguh. Ketika mana kita susah ni, menyebabkan kita makin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana kita senang, kita lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah bukti bahawa apa dia? Ujian mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Di kalau mana kita di penghujung usia, umur 60, 70 ni, macam-macam penyakit datang. Penyakit gout, kencing manis, darah tinggi lah, macam-macam penyakit datang. Penyakit lutut. Sikit-sikit nikmat Allah Ta'ala tarik dan tarik. Kenapa Allah Ta'ala bagi sedemikian? Di malam hari kita puas nangis dah, minta pada Allah Ta'ala kesembuhan. Macam-macam ubat kita dah terai dah. Kita cuba ubat itu, ubat ini, ikhtiar sana, ikhtiar sini, masih lagi dibelenggu dengan penyakit yang banyak. Kenapa sedemikian? Kerana para ulama kata, hadirin sekalian, apabila di penghujung usia Allah Ta'ala datangkan sakit, tanda Allah Ta'ala sayang pada kita, nak menggugurkan dosa-dosa kita. Di saat mana? Saat lahir, sampailah hari ini, sebelumlah ajal maut menjemput, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, supaya mudah kita dimasukkan Allah ke dalam syurga. Yang mana Allah Ta'ala ni biarkan hamba-hambanya di kala mana dah tua, 60, 70, dalam keadaan maksiat, rezeki banyak, kesihatan baik, Allah Ta'ala saja membiarkan untuk mudah Allah Ta'ala nak humbankan dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Tapi jangan terai pula dengan kawan-kawan kita. Haji umur berapa haji? Umur 60, 70, 60, ada sakit tak ada sakit, ahli neraka haji ni. Jangan. Hadirin sekalian, maknanya kita nak muhasabah diri kita bahawa apa dia? Bahawa setiap penyakit yang Allah berikan pada kita adalah untuk apa dia? Untuk menggugurkan dosa kita dan belajar supaya kita bersangka baik pada Allah Ta'ala, tanda Allah Ta'ala sayang pada kita. Hadirin hadirat dan dirahmati Allah sekalian, ujian ini apa dia? Ujian ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap ujian, setiap kesakitan ini menggugurkan dosa kita seperti apa dia? Seperti daun yang berguguran. Daun yang berguguran. Begitulah dosa-dosa kita di kala mana Allah Ta'ala uji kita dengan sakit. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kita sabar ini, hikmah dia banyak hadirin sekalian. Ramai orang yang tak faham. Orang mukmin ini sangat pelik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ini sangat apa dia? Sangat pelik. Ya, dia ni urusannya ni sangat apa dia? Sangat takjub, sangat pelik. Kenapa dia? Kerana apabila dia ini hadirin sekalian, dalam keadaan dia ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik bagi dia. Di kala mana dia ini diberi nikmat, dia bersyukur, lantas dia kata baik bagi diri dia. Dan keduanya baik, kata Rasulullah. Kenapa baik? Kerana hadirin sekalian, bila kita ini diuji, Allah Ta'ala bagi kita pahala. Dan di kala mana kita bagi nikmat, kemudian kita sabar, kita juga mendapat pahala. Sebab itu dalam hidup ini, orang mukmin dalam dua situasi tersebut baik. Dalam hidup ni hadirin sekalian, yang dinamakan
ya, iman ini terbahagi kepada bid'un wa sittun, 60 ke 70 cabang. Dan terbahagi kepada dua bahagian besar, iaitu syukur dan sabar. Dan orang mukmin akan apa dia? Merebut yang dinamakan syukur dan sabar ini. Di kala mana hadirin sekalian diuji oleh Allah Ta'ala, datang masjid kan, keluar selipar hilang, mungkin tertukar, mungkin ialah kadang-kadang mungkin tertidur dan sebagainya kan, jadi menyebabkan apa dia, menyebabkan mamai dan sebagainya, tersarung selipar orang, mungkin terambil dan sebagainya. Jadi yang kemudian keluar, apa Tok Haji, selipar hilang lah, selipar hilang ya. Jadi Haji sedih ke? Sedih ni anak saya bagi ni, sedih. Tenang Tok Haji, ya, dekat Palestin tu bukan selipar hilang, kaki hilang, tenang lagi, tenang. Berapa ramai saya tengok kadang-kadang orang yang tak ada kaki kudung datang masjid, nangis lagi dia doa. Kita yang kaki cukup tak boleh nangis. Kita pelik ni, yang dia duduk nangis ni bukan kaki dia boleh tumbuh pun, tapi betapa syukurnya pada Allah Ta'ala boleh lagi doa nangis. Kita yang kaki cukup belum tentu. Di kala mana kita pakai semimata ni, ambil uduk letak kejap semimata tu, kemudian lupa, anak-anak budak kecil ni buat main, hilang misalnya. Kemudian kita, kenapa ni Tok Haji sedih ni? Semimata saya baru boleh hilang Ustaz. Tenang Tok Haji, kat Palestin tu bukannya apa dia? Bukannya semimata hilang, mata Allah Ta'ala ambil. Hadirin sekalian, nak bagi tahu kita ni rasa kita ujian ni besar, tapi rupanya ada yang lebih besar daripada tersebut, kerana Allah Ta'ala sebut apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku bebani seorang itu melainkan mengikut kemampuan diri dia. Allah Ta'ala tahu di mana posisi yang tepat untuk kita dan di mana yang terbaik dalam hidup kita. Hadirin sekalian, jangan pelik kalau selipar kita hilang ketika mana datang masjid, dan kita peliklah kalau selipar kita tak pernah ada di masjid. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya, dalam hidup ni bila kita nak belajar tentang sabar ini, kita kena apa dia? Kita kena faham bahawa sabar ini adalah pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita tengok dalam hidup ni tak ada yang kebetulan Allah Ta'ala jadikan. Nampalah abang aku seorang ni perangai dia teruk sangat ni misalnya. Pinjam duit 1,000 tak bayar-bayar, sekarang dah 10 tahun berlalu dah. Menyebabkan harta ni, menyebabkan kita apa dia, bercerai-berai persaudaraan kita. Ya, yang kita rasa dalam hidup ni tak ada kebetulan hadirin sekalian. Kita jumpa kawan kita di Tesco misalnya, tak ada kebetulan. Kita duduk ni sebelah-sebelah ni, tak ada kebetulan. Semua yang telah Allah rancangkan. Kita duduk dalam berjiran misalnya, berjiran. Orang tanam pokok pelam, yang mana pokok buah tu pergi dekat rumah kita. Dia daun yang banyak ni menyebabkan apa dia? Menyebabkan jadi renyah, jadi banyak pula kerja kita nak kena menyapu misalnya. Allah Ta'ala tak pernah jadikan ianya kebetulan. Allah nak apa dia? Allah nak bagi pahala lebih pada kita, hadirin sekalian. Tapi kita lebih memilih apa dia? Memilih untuk kita bersangka buruk, memaki, hamun, dan menjadikan ianya ghibah. Kita ngumpat sana, ngumpat sini. Berbanding kita nak rebut, itu sebenarnya hadiah pahala Allah Ta'ala nak berikan pada kita. Hadirin sekalian, bila ada masalah di depan mata kita, sebenarnya benda tu bukan masalah. Kerana masalah adalah masalah. Yang masalah adalah diri kita. Sama ada kita ini hadirin sekalian, untuk kita memahami masalah tersebut dengan kita ambil ia sebagai pahala, ataupun kita menjadikan ianya dosa. Seperti kita contoh, ada orang susah misalnya minta sumbangan. Tuan, bagilah sumbangan. Dia susah tak? Ya, dia susah. Tetapi yang lebih susah kita nak tolong ke tak tolong. Yang lagi buruk, kita apa dia? Kita caci maki pula. Kamu ni perangai teruk sangat, kenapa? Ada empat kerat tulang ni, pergilah usaha. Kemudian kita caci pula, kita maki pula. Hadirin sekalian, yang masalah itu adalah kita nak bantu tak bantu. Kita datang masjid surau, kita pergi tandas misalnya, kita tengok tandas kotor. Yang masalah bukan tandas kotor, yang masalah hati kita. Kalau hati kita bersih, kita akan ambil apa dia? Ambil paip, kita bersihkan misalnya. Sebenarnya yang bermasalah itulah hati kita, bagaimana kita menerima situasi tersebut. Begitu juga orang yang mana rumahnya kecil. Rumahnya kecil, sekiranya hatinya lapang dan besar, dia akan merasa rumah yang kecil itu lapang dan besar. Manakala orang yang mana rumahnya besar, tetapi hatinya disempitkan oleh Allah, merasa rumahnya tetap sempit. Bang, kecil lah rumah kita ni, besarkan lagi. Hai, besar dah ni. Ya bang, tapi banyak lagi. Ya, perabot-perabot dekat IKEA Ceras tu kita belum beli lagi. Kalau macam itu bang, kalau macam itu kita beli je lah IKEA Ceras tu, duduk situ senang, tak payah dah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, nak bagi tahu dalam hidup ini, orang yang mana dia tak ada sabar, maka dia tak akan pernah dirasa cukup dalam hidup. 1,000 cukup je, kalau boleh 2,000 Ustaz. Bagi 2,000, kalau boleh 4,000. Bagi 1,000,000, kalau boleh 2 juta. Dalam hidup tak ada yang rasa cukup. Bila nak rasa cukup? Bila ada sifat qanaah dalam hidup kita. Hadirin sekalian, bila nak pandang kaya ni, banyak mana kaya? Rumah harta air kaya, rumah tabulan kaya. Kaya ni di mana? Kaya ini terletak daripada kekayaan hati seseorang. Orang yang mana dia ada sifat qanaah, memegang RM1 sudah rasa kaya. Kenapa dia? Kerana yang mencukupkan Allah bukan duit.
Berapa ramai orang yang boleh bahagia tanpa duit? Berapa ramai orang yang mana rumahnya tidak berkunci, dalam keadaan rumah tidak bertingkap, angin lalu lalang masuk, dalam keadaan tidur tidak beralas, tidur dalam keadaan nyenyak. Berapa ramai orang yang mana rumahnya berekon, rumahnya tilam tebal, tetapi memikirkan syarikat, memikirkan keruntuhan ekonomi hari demi hari, memikirkan kereta 5-6 biji di luar rumah yang tidak yang tidak tahu sama ada mungkin orang akan curi dan sebagainya, yang menyebabkan hati dia tidak tenang. Nak bagi tahu ketenangan, kebahagiaan ini bukan datangnya pada harta, tetapi pada hati yang bersih. Hati yang bersih akan mendapat ketenangan. Tok Haji ni pergi masjid 5 waktu ni, kaya ke? BMW tak ada. Naik motor biasa je. Mana kayanya? Kaya pada orang-orang yang beriman ini, setiap saatnya ini dinilai oleh Allah. Dan bila Allah yang nilai, maka Allah akan bayarkan di sebaik-baik tempat, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tak ada yang dikatakan BMW, tetapi kenderaan di akhirat yang lebih baik. Mungkin tak ada rumah yang hebat, tetapi mempunyai rumah mahligai yang hebat di syurga nanti. Maka sebab itu hadirin, orang-orang mukmin hatinya sangat tenang. Dalam keadaan dia keluarga bermasalah, dalam keadaan isteri suka membibil, maka dia dia ni bersabar, mendapat pahala sabar tersebut. Ada seorang ulama hadirin sekalian, yang mana isterinya ni suka bebel, suka suka buat onar masalah, meninggal dia. Kalau mana sahabat-sahabat ziarah ulama tersebut, wahai ulama, kamu redha tak akan isteri kamu yang perangai sedemikian? Ya, kerana dialah yang memberi sumber pahala yang banyak dalam hidup aku. Allahu Akbar. Begitulah dalam hidup ni hadirin sekalian. Dalam 5-6 orang anak ni, ada mungkin 5 yang baik, seorang ni yang spoil sikit. Malam tak balik, yang jenis melawan, cakap. Ini sumber pahala kita hadirin sekalian. Dalam hidup kita kena bersangka baik pada Allah. Kenapa dia? Kerana Allah ni nak tengok, nak bagi pahala pada kita ni. Allah Ta'ala dah bagi rumah tak bersyukur, bagi kereta tak bersyukur, bagi telefon tak bersyukur. Allah datangkan ujian. Dalam family kita ada adik-beradik, abang kakak kita yang perangai ni, perangai teruk, yang nak bagi pahala sabar pada kita. Dalam office ada 2 perangai yang teruk, yang kita tengok pun dah tak lalu. Ini dah sampai ni, dia ni nak membawang ni. Kenapa dia? Kerana nak bagi pahala sabar pada kita. Dalam kampung, dalam kejiranan, ada juga perangai-perangai yang kita tak suka. Bukan kebetulan Allah Ta'ala jadikan. Semua itu nak menunjukkan apa dia? Kasih sayang Allah, yang mana Allah nak bagi pahala yang banyak pada diri kita. Allahu Akbar. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu hikmah sabar ini, sebagai orang mukmin dia kena tenang di saat di mana diuji. Kenapa dia? Kerana Allah hanya beri yang terbaik dan yang kita mampu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya secukuplah sekali itu perkongsian saya berkenaan tentang apa dia? Berkenaan tentang hikmah syukur dan sabar. Walaupun sedikit, ringkas dan padat, ini memberikan manfaat yang banyak dalam hidup kita, untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan ujian yang banyak, tidak lain dan tidak bukan menggarapkan pahala yang banyak. Ketika mana Allah Ta'ala bagi kita nikmat yang banyak, kita bersyukur, Allah bagi kita pahala banyak. Ketika mana Allah Ta'ala uji kita, kita bersyukur, kita mendapat pahala yang banyak. Dan jadi hadirin sekalian, maka setiap ujian dan juga nikmat itu merupakan benda yang sama, iaitu pahala. Maka kita harungilah dengan sabar dan syukur. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sebelum mengakhiri hadirin sekalian, sukalah saya untuk mengkongsi berkenaan tentang satu zikir yang mana dia sangat ringan di bibir, namun sangat berat di timbangan mizan Allah, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ini seringan di bibir kita, namun sangat berat di timbangan mizan Allah. Datangnya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh amal bersama, insya-Allah. Kalimatan habibatan ila Rahman, khafifatan ala lisan, thaqilatan fil mizan. 2 kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi,
Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua zikir yang sangat ringan di bibir namun sangat berat di timbangan mizan Allah. Sekiranya seluruh penduduk langit dan di bumi dihimpunkan, diletakkan di timbangan mizan Allah, nescaya tak akan sama beratnya. Tetapi dengan kita selawat dan zikir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian kita pada hadirin sekalian kita sebut subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua zikir yang ringan di bibir ini mampu apa dia? Mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebesar timbangan mizan Allah. Hadirin sekalian, dalam hidup ini ulama sebut kita akan dimatikan mengikut apa yang biasa kita buat. Kalau biasa kita zikir, kita mati dalam keadaan zikir, dalam keadaan ingat Allah, mati dalam keadaan sembahyang, mati dalam keadaan mengaji misalnya. Tapi kalau kita biasa apa dia? Biasa karaoke misalnya, biasa karaoke, mati mungkin tertelan mic contoh. Jadi hadirin sekalian, biar kita dalam hidup ini kita sentiasa ingat Tuhan walau di mana saja kita berada. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum mengakhiri juga hadirin sekalian, ya, saya ada bawa oleh-oleh iaitu madu tualang ya hadirin sekalian. Jadi hadirin sekalian yang ada penyakit gout, kencing manis, darah tinggi dan juga nak ikhtiar sunnah ini boleh dapatkan selepas ini. Boleh ambil 2-3 botol, tak ada masalah. Dekat botol ada nombor akaun. Hadirin tak perlu bayar dulu pun boleh ambil dan boleh bayar bila-bila hadirin sekalian lapang ya, kerana dekat botol madu ada nombor akaun saya. Hadirin sekalian, untuk bantu program dakwah saya sekitar Selangor dan Kuala Lumpur, hadirin boleh dapatkan selepas isyak nanti insya-Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama tadah tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesian kat kami dosa banyak ya Allah. Ya Allah, dosa kami menggunung tinggi ya Allah. Kami bimbang dosa-dosa kami ya Allah. Kami akan dihumban dalam neraka Allah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, dosa kami banyak, lebih-lebih lagi terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Kami banyak dosa padanya ya Allah. Kami mengguriskan hati-hatinya ya Allah, sehingga mengalir deras air matanya laju jatuh ke bumi ya Allah. Tapi kami tak ada ruang dan peluang untuk baiki kesilapan kami ya Allah, kerana ibu dan ayah kami ya Allah tak ada di samping kami lagi ya Allah. Kami merindui saat kami makan bersama, tidur bersama, jalan bersama. Kini mak ayah kami ya Allah tenang di perkuburan sana ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami bimbang dosa terhadap ibu dan ayah kami, menyebabkan rezeki kami menjadi sempit ya Allah. Hati kami tidak lapang ya Allah. Ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa ini penebus kepada kesilapan terhadap ibu dan ayah kami ya Allah. Kami tahu dalam hidup mak ayah kami mungkin ada buat silap ya Allah. Jangan seksa dan bakarnya ya Allah. Jangan humbankannya dalam api neraka-Mu ya Allah. Jadikan kubur-kuburnya taman syurga ya Allah. Letakkan mereka pada para syuhada dan salihin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, mereka banyak susah ya Allah membesarkan kami, hantar kami ke sekolah hujan-hujan ya Allah. Kini mereka tak ada lagi ya Allah. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami suatu kecil dahulu ya Allah. Kami yang mendatangkan ini ya Allah, semua bakal-bakal jenazah ya Allah. Mungkin malam ni, esok maupun lusa kami akan dipanggil ya Allah. Ketika mana kami keseorangan nanti ya Allah. Ya Allah, ya Allah, adalah anak-anak kami yang sudi menghantarkan doa-doanya ya Allah. Jangan biarkan kami keseorangan ditemani kalajengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya waktu kami meninggal dunia nanti ya Allah, adalah anak-anak kami sudi ya Allah untuk menguruskan jenazah kami ya Allah, mandikan kami ya Allah, kafankan kami, solatkan kami ya Allah, mengiringi kami ke perkuburan dan bawa kami perlahan-lahan ke liang lahat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada masalah kewangan, masalah keluarga, beri kesabaran pada kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini, sekiranya ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada jodoh-jodoh yang belum sampai, sampaikan jodoh-jodoh kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini, sekiranya ya Allah, yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini ya Allah, sekiranya ada zuriat ya Allah, berilah zuriat kami salih dan salihah ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.